Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi dengan Ustazah Azila dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Hari ini Ustazah Azila nak fokus kepada bidang sirah. Bidang sirah. Tajuk apa kita hari ini? Cuba sebut sama-sama. Okey, bagus. Meneladani sifat tabligh. Meneladani sifat tabligh. Okey, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks muka surat 108. Boleh? Okey, kalau dah bersedia dengan buku teks, dengan modul PDPR yang Ustazah beri, jom kita belajar. Okey, siapa tahu maksud tabligh? Apa maksud tabligh? Okey, kat sini ada dituliskan. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh bermaksud menyampaikan. Apa maksud tabligh? Oh, pandai. Menyampaikan. Okey, tabligh merupakan salah satu sifat wajib para nabi atau rasul. Nabi dan rasul lah. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat mereka. Jadi, ini adalah salah satu daripada sifat wajib bagi nabi atau rasul. Okey, jadi apa dia tabligh ni? Menyampaikan. Mereka ni, para nabi, para rasul ni, menyampaikan wahyu yang diterima daripada siapa? Daripada Allah kepada umat mereka. Jadi Ustazah nak tanyalah, sifat wajib bagi rasul ada berapa? Tabligh ni salah satu kan? Sifat wajib bagi rasul ada berapa? Siapa dapat jawab? Angkat tangan. Ustazah nampak ramai angkat tangan ni. Jadi macam mana Ustazah nak dengar? Rakam suara kamu, hantar dekat grup. Ustazah, saya nak sebutkan sifat-sifat wajib bagi rasul. Sebutlah ada berapa. Boleh? Okey, kalau boleh, bagus. Jom kita tengok pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, murid-murid, terima kasih pada yang menghantar jawapan. Okey, sifat-sifat wajib bagi rasul ada berapa murid-murid? Ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, jom kita tengok yang pertama. Siddiq. Siddiq ni maksud benar. Yang kedua, amanah, iaitu jujur. Yang ketiga, fatanah, bijaksana. Dan yang kita nak belajar hari ni, apa dia? Sebut sama-sama murid-murid. Tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Okey, jadi kalau orang tanya, sifat wajib bagi rasul ada berapa? Ada 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Boleh ingat? Okey, bagus. Jom kita tengok apa yang perlu kita tahu untuk hari ini. Jom. Okey, jom kita baca sama-sama. Nabi Muhammad gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat daripada kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Okey, jadi Nabi berpesan. Apa yang Nabi pesan pada kita? Balighu anni walau ayah. Apa maksud dia? Sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Itulah dia cakap tadi, sebagai umat Islam kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain seperti yang Nabi pesan kepada kita. Boleh ke murid-murid? Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey murid-murid, jadi jom kita tengok keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad ni. Jadi dalam buku teks dia fokuskan 4 perkara. Jadi yang pertama adalah dakwah secara rahsia. Okey, jom kita baca bersama-sama. Nabi Muhammad dia memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh
Allah. Antara yang terawal memeluk Islam ialah 1, 2, 3, 4 orang ni. Jadi jom kita tengok. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad. Ali bin Abi Talib dan juga Zaid bin Harithah. Ini merupakan orang yang terawal pemeluk Islam. Mereka semua ni adalah orang yang rapat dengan Nabi Muhammad. Apa cabaran yang Nabi Muhammad terima semasa menjalankan dakwah secara rahsia ni? Ada yang menerima dakwah Nabi Muhammad, ada juga yang tidak menerima. Yang ni sebenarnya tidak menerima ya. Ada yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad ni, termasuklah Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad. Apa tindakan Nabi Muhammad masa tu? Dia tetap menjalankan amanah, memikul tanggungjawab untuk menyampaikan dakwah Islam ni. Nabi Muhammad tidak pernah berputus asa. Jadi kita kena contohilah sifat Nabi Muhammad ni, tidak berputus asa. Boleh murid-murid? Okey, jom kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua adalah peristiwa di Bukit Safa. Apa dia? Okey, jom kita baca sama-sama. Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Apa cabarannya Nabi Muhammad terima semasa tu? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda. Abu Lahab ni adalah bapa saudara Nabi Muhammad ya. Dia juga selalu menyakiti Nabi Muhammad. Tapi apa tindakan Nabi Muhammad semasa tu? Nabi Muhammad sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran. Dia baginda merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Jadi kalau kita orang marah kita, orang caci kita, orang hina kita, kita marah tak? Mesti kita marah balik kan? Jadi Nabi Muhammad tak. Nabi Muhammad sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran tu. Jadi Nabi Muhammad merancang dakwah yang lebih meluas. Okey, jadi macam itulah. Kita kalau orang caci kita, hina kita, kita kena sabar. Jangan lawan balik. Okey, boleh tak murid-murid? Jom kita tengok yang ketiga pula. Okey, yang ketiga ni adalah peristiwa di Taif. Peristiwa di Taif. Apa yang berlaku di Taif? Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Apa cabarannya Nabi Muhammad terima di sana? Nabi Muhammad diejek, dihina dan dilontar batu sehingga Nabi Muhammad cedera dan berdarah. Apa tindakan Nabi Muhammad? Semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Orang baling batu dekat dia, berdarah. Adakah Nabi Muhammad balas balik, baling batu kat orang tu? Tak. Nabi Muhammad cekal, sabar dan dia tidak membalas dengan kekerasan. Tengok bagaimana keunggulan sifat Nabi Muhammad ni kan. Dia sabar dalam menyampaikan dakwah. Semoga murid-murid, ustazah dan semua kita ni dapat mencontohi sifat Nabi Muhammad. Boleh tak? Okey, jom kita tengok yang keempat. Okey, yang keempat dalam buku teks tu ada tulis tentang berdakwah dengan penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Habsyah, Parsi dan Mesir. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara bertulis pula. Tulis surat kepada raja dan pemimpin negara. Apa cabarannya Nabi Muhammad terima semasa tu? Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam untuk berperang, memerangi umat Islam. Apa tindakan Nabi Muhammad? Tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuhkan. Nabi Muhammad tak putus asa lagi. Muhammad teruskan juga tugas menyampaikan dakwah. Kan tadi tabligh tu maksud menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad betul-betul menyampaikan dakwah Islam ni sampailah diterima oleh semua
orang. Okey. Jadi begitulah yang perlu kita contohi sifat Nabi Muhammad ni, sifat menyampaikan tu. Kita sampaikan sesuatu yang elok dan apabila kita menerima cabaran, kita kena sabar. Okey. Jom kita tengok apa yang perlu kita lakukan lagi selepas ni. Kepentingan sifat tabligh. Okey, jadi kepentingan sifat tabligh ni apa? Jom kita tengok. Semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Disebabkan sifat tabligh Nabi Muhammad yang menyampaikan dakwah Rasulullah pula. Dakwah Islam tadi, apa yang berlaku? Semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Lepas tu ajaran Islam semakin tersebar luas. Akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Sebab Nabi Muhammad pun menunjukkan akhlak yang mulia semasa menyampaikan dakwah. Dan amalan jahiliyah seperti menilik nasib juga dihapuskan. Alhamdulillah. Disebabkan sifat Nabi Muhammad tadi ni, sifat menyampaikan Nabi Muhammad ni tadi, berlakulah banyak perubahan dalam kehidupan. Okey, ini yang kita mahukan. Jadi murid-murid mesti kena ingat kepentingan sifat tabligh ni. Sebab nanti dalam latihan, kita kena tulis ni. Boleh tak? Okey, jom kita tengok apa yang perlu kita lakukan selepas ini. Okey, murid-murid, jom kita cuba jawab latihan online di bawah. Link ni nanti Ustazah akan letak dekat grup. Kamu klik dan jawab. Nak buat apa? Kenal pasti akhlak Nabi Muhammad ketika bertabligh dan tulis peta azam. Okey, jadi senang je. Tik saja antara satu ni mana. Kalau kamu tik yang ni, lepas tu pilih tik 1, 2, 3, 4, 5 ni, tik satu sahaja. Boleh tak? Okey, lepas tu tekan finish. Nanti ada keluar markah kat sini. Boleh bagi dekat Ustazah screenshot, masuk dekat grup ataupun PM Ustazah untuk Ustazah record markah kamu. Okey, jom kita tengok latihan yang kedua untuk hari ini. Okey, latihan kedua hari ini meneladani sifat tabligh. Lengkapkan peta buih di bawah dengan kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh boleh rujuk buku teks, muka surat 110 hingga 111 ataupun tengok saja slide Ustazah tadi dan tulis dekat sini. Ustazah boleh tulis Jawi tak? Boleh. Ustazah boleh tulis Rumi tak? Boleh. Terpulang kepada kamu. Ustazah tulis ni supaya kamu senang faham. Kalau kamu nak tulis Rumi boleh, nak tulis Jawi pun boleh, tak ada masalah. Dah siap hantar dekat Ustazah. Jadi untuk itu sampai di sini saja pembelajaran bidang sirah untuk hari ini, meneladani sifat tabligh. Dan apa-apa persoalan boleh terus bertanya dengan Ustazah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.